Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini dapat kita bersama dalam satu majlis ringkas di Masjid Qurtubi ini. Dan saya terlebih dahulu merakamkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada Tuan Imam pihak masjid kerana sudi memberi ruang kepada saya untuk sama-sama dengan muslimin dan muslimat pada hari ini untuk berkongsi satu tajuk secara ringan saja, secara santai. Mudah-mudahan perbincangan pada tengah hari ini kita mendapat kebaikan, mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang disebut oleh Tuan Imam Muazzin, sahabat saya. Sebenarnya nama pun tak kenal lagi. Tak tahu lagi. Baru jumpa hari ni, alhamdulillah dapat bertemu pada hari ini. Jadi seperti yang dimaklumkan oleh Muazzin Bilal Masjid Qurtubi ini, perbincangan secara santainya kita pada tengah hari ini adalah berkaitan dengan pendidikan anak-anak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berkaitan dengan tajuk ini, sebenarnya terlebih dahulu kita kena faham beberapa perkara. Jadi sebagai mukaddimahnya, ingin saya memperingatkan diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat semua, hadirin dan hadirat yang ada, bahawa untuk kita mencontohi, kita jadikan sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai ikutan kita, sebenarnya ramai. Bukan Nabi saja. Boleh jadi ayah kita, kita boleh jadikan contoh. Boleh jadi guru kita, kita boleh jadikan contoh dalam pendidikan anak-anak. Dan siapa sahaja yang kita anggap sebagai orang yang baik, orang yang berakhlak, kita boleh jadikan contoh. Tetapi hadirin dan hadirat, menjadikan orang lain selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan, sebagai contoh dalam pendidikan anak-anak, dia tidak boleh menjamin secara tepat bahawa kita bersesuaian dengan kehendak Allah dan kehendak agama kita. Tidak mesti. Walaupun manusia itu sebaik mana, katakanlah dia tu wali yang paling tinggi, semata-mata kita ikut dia, kita jadikan dia sebagai qudwah, sebagai ikutan kita dalam konteks mendidik anak-anak, hadirat, dia tidak 100% menepati kehendak Tuhan. Sebab wali itu dia manusia biasa sebenarnya, guru itu manusia biasa, dan tidak ada satu pun pengiktirafan daripada Allah bahawa mengikut mereka adalah bersesuaian dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita ikut Nabi, jika kita ikut Nabi, menjadikan sunnah Nabi dalam konteks pendidikan anak-anak ini sebagai satu teladan kepada kita, kita mempelajari hadis-hadis Nabi dengan maksud untuk dijadikan sebagai uswah, idola kita, sebagai panduan, sebagai guideline kita untuk mendidik anak-anak, maka tindakan kita itu sebenarnya bertepatan dengan agama, bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi ini diiktiraf oleh Allah, dihantar khusus ke muka dunia sebagai qudwah, uswah untuk umat manusia. Misalnya kalau kita tengok ayat Quran ya, misalnya Nabi sebut dalam ayat Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
Jikalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, kamu ikut aku. Mana ikut Nabi ni asas dia adalah cinta kepada Allah. Misalnya kalau kita tengok riwayat-riwayat, ataupun kita imba tengok ayat Quran yang lain lah, yang biasa kita dengar dalam kuliah-kuliah di masjid, di surah dan sebagainya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya Allah abadikan dalam Quran, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia ada suri teladan, contoh yang terbaik. Jadi contoh yang terbaik itu bagi orang-orang yang berharap mendapat redha Allah dunia dan akhirat. Kalau kita ambil, misalnya kita kata kita nak ikut contoh motivator, ahli-ahli motivasi yang biasanya bercakap dengan bergegar-gegar, kita kata, nah, misalnya belum tentu boleh menepati kehendak Allah dan Rasul. Belum tentu, hadirin dan hadirat. Baik, sekali kalau kita tengoklah hadis-hadis Nabi, banyak Nabi SAW menyebutkan berkenaan dengan pendidikan. Misalnya dalam riwayat Anas bin Malik, Nabi SAW sebut tanggungjawab ibu bapa. Allah akan tanya kita, seperti mana Allah tanya kalau kita tidak puasa, kita tidak salat, kita tidak qada salat, kita tidak laksanakan amalan-amalan yang telah difardukan, Allah akan tanya. Demikian juga keabaian kita, pengabaian kita, leka kita, tidak tepat kita mendidik anak seperti kehendak Nabi, itu juga merupakan satu perkara yang kita bertanggungjawab untuk jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena pastikan kita jawab itu tepat dan lepas, kita kata, baru kita selamat. Kalau tidak, kita tak selamat. Misalnya dalam riwayat Anas bin Malik, bahawa Nabi SAW ada bersabda, Innallaha sa'ilun kulla ra'in amma stara'ahu. Nabi memperingatkan kita semua sebagai umat dia bahawa Allah akan tanya setiap ra'in, setiap penjaga berkenaan dengan orang yang di bawah jagaannya. Mana setiap orang akan ditanya. Bukan sekadar bapa, ibu juga akan ditanya. Kita semua akan ditanya. Baik, berkaitan dengan perkara ini, hadirin hadirat, kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, perkara yang mula-mula ini saya sebut secara ringkas lah. Penjagaan terhadap anak-anak ini sebenarnya, misalnya kalau kita rujuk dalam kitab khusus lah, Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan, sebelum kita baca ayat-ayat kullu mauludin yuladu alal fitra abawahuma yumajjisani au yunassirani au yuhawidanihi, sebenarnya banyak lagi tanggungjawab lain yang perlu kita amati. Bukan sekadar pendidikan anak-anak ni bermula selepas anak tu lahir, bukan sekadar itu. Bahkan pendidikan itu bermula semasa mencari calon isteri, bermula bila mencari calon suami. Pada waktu itu lagi kita sudah terikat dengan sunnah Nabi SAW. Misalnya Nabi sebut dalam hadis, Tumkahul mar'ah bi arba'. Mana-mana perempuan yang hendak dikahwini, maka biasanya dia dikahwin kerana 4 faktor. Biasanya begitu. Li jamaliha, kerana kecantik dia, li nasabiha, kerana keturunan dia, li maliha, kerana harta dia, li diniha, dan juga kerana agama dia. Maka Nabi sebut dalam banyak-banyak perkara, dalam 4 perkara itu, kamu bagi tumpuanlah, kamu utamakan fazfat bidzatid din, kamu tumpukan kepada perempuan yang hidup beragama. Tidak salah kita pilih perempuan cari yang cantik, tidak salah. Kita cari perempuan yang kaya, tidak salah. Kita cari perempuan yang ada harta, yang kaya, ada harta, cantik, patut keturunan yang baik, itu tidak salah. Tetapi kita kena utamakan yang hidup cara agama. Jadi dalam kitab Tarbiyatul Aulad, Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan menyebutkan kenapa Nabi SAW memerintahkan kita sebagai lelaki dan juga perempuan supaya mencari pasangan mereka orang yang beragama, yakni hidup mengutamakan agama. Kerana apa? Kerana di situ ada keberkatan.
Di situ ada keberkatan. Kalau kita pilih perempuan, pilih lelaki yang tidak mengikut, hidup bukan cara sunnah, hidup bukan cara Nabi SAW, maka di situ pelbagai perkara boleh berlaku. Perkara yang paling besar selain daripada tidak ada berkat bila lahir anak, seperti mana yang berlaku pada kebanyakan kawan kita, bila lahir anak, maka dia akikah anak tu. Itu dia ikut cara Islam lah. Dia ikut cara Islam. Kahwin dia ikut cara Islam. Akikah anak ikut cara Islam. Selepas itu bagaimana dia mendidik anak? Ramai di kalangan kita hanya mendidik anak dalam musim-musim tertentu sahaja. Ketika akikah, itu ikut cara Islam lah. Bila besar misalnya masih berlaku lagi, kita tersambut hari jadi anak misalnya, birthday anak, mengikut cara Majusi misalnya, itu masih berlaku lagi. Masih berlaku di Kelantan, masih berlaku. Saya ingat di mana-mana tempat pun masih berlaku lagi. Dengan diletakkan lilin, berdasar pada umur anak tu, satu lilin mewakili setahun. Bila dah tua, satu lilin mewakili 10 tahun. Kalau 80 tahun, takkan dia nak letak 80 lilin. Dia letak 8 lilin. Satu lilin, satu nisbah 10. Satu nisbah 10. Jadi ditiup lilin itu. Hadirat, perkara itu bagi orang yang tidak tahu sejarah, dia tengok itu perkara biasa. Alah, apa salahnya? Ada kek, ada lilin, itu boleh panggil kaum kerabat, ahli keluarga datang untuk jamuan dan sebagainya. Tidak ada unsur-unsur sesat. Di situ sebenarnya banyak kesilapan. Kita tidak memahami budaya, sejarah dan sebagainya. Sebab amalan sambut hari jadi ini sebenarnya adalah amalan daripada kalangan Majusi, yang mana dijermukan dalam. Sebab tu kita tengok dia ada lilin. Lilin tu dinyalakan, ada api. Kaitan api dengan Majusi ni kaitan agama, bukan kaitan biasa, tapi ianya kaitan agama. Tetapi masyarakat kita kurang memberi perhatian kepada perkara itu. Baik, dari sudut lain, dari aspek lain, memberi nama kepada anak misalnya, ini jelas dalam hadis yang sahih. Hadirat, memberi nama kepada anak ini adalah satu tanggungjawab yang Allah SWT melalui lidah Rasulnya bebankan kepada ibu bapa. Kena ingat, nama ni sebenarnya hadirat bukan sekadar untuk dipanggil, tapi nama ni sebenarnya dalam konteks agama Islam kita merupakan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau kita letak nama anak kita Mat misalnya, Mat, bubuh nama, letak nama tu okey, cantik dah, Muhammad bin Abdullah nama, tapi dia panggil Mat. Mat ni maknanya mati dah. Mat mana mati? Tiap-tiap hari dia sebut Mat. Boleh jadi 50 kali sebut Mat. Mat mana mati? Mana seolah mendoakan dia supaya mati cepat. Cemuh dia kata, dia tengok pun hilang selera daripada anak. Cemuh dia tengok anak dia ni. Rasa tak selesa dengan anak dia, panggil Mat. Hadirat, kena ingat satu ni benda penting sebenarnya. Kita dipertanggungjawabkan meletak nama anak ni dengan makna yang baik, yang ada unsur doa, yang ada unsur tafaul. Dia panggil tafaul ni maknanya biar ada sempena baik. Misalnya Muhammad, tu dari segi makna, mana orang yang sentiasa mendapat pujian, sentiasa dipuji, sentiasa melakukan amalan terpuji, itu doa tu. Mana anak kita ni biarlah berunsur doa. Dan itulah falsafah nama dalam konteks agama kita adalah doa kepada Allah SWT. Bayangkan kalau anak kita letak nama Afif misalnya, Afif, Saleh, kita letak nama Nabi. Jadi setiap kali kita panggil nama anak kita kena niat itu sebagai doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saleh, supaya dia ni menjadi orang saleh. Misalnya kita letak nama Mustaqim misalnya, dengan harapan mudah-mudahan anak kita sentiasa berada di atas jalan yang lurus, yang direda. Itu doa tu. Bayangkan, 50 kali sehari kita sebut nama anak kita. Cuba bayangkan, dalam keadaan kita qasad bahawa kita sebut anak kita dengan maksud doa. Mustaqim, salih, zaki. Zaki maknanya cerdik, dengan maksud doa. Cuba bayangkan, dalam banyak-banyak kita sebut tu, mudah-mudahan bertepatan dengan makbul,
di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanggungjawab tu janganlah kita letak nama anak berdasar pada tolak campur nama mak dengan ayah, ibu campur-campur keluar nama. Cumi Parmi pun ada pun nama. Ada setengah tubuh nama anak Nazni. Misalnya, ini kesilapan. Nazni ni apa makna? Kami sedang melakukan zina. Itu mana Nazni? Itu teruk mana? Nazni. Azni apa ada Azni? Azni makna saya sedang melakukan zina. Kalau Nazni, kami sedang melakukan zina. Mana zina yang dilakukan secara berjamaah lah. Sebab itu Nazni. Nak tukar nama ni, nak ubah nama dalam IC ni ambil masa 6 tahun dulu. Satu ketika tu. Sekarang ni alhamdulillah kerjasama daripada pihak Jabatan Agama Islam dengan pihak JPN, Jabatan Pendidikan negara, boleh disingkatkan sekitar sebulan. Dulu 6 tahun. Nak tukar nama Nazni tu. Bayangkan hadirin dan hadirat, bila anak tu dia bawa pergi ke mana-mana dengan nama Nazni, pergi belajar di sekolah Arab, bila sebut Nazni, guru jamah kepala. Masya Allah, dia kata, teruk nama ni, Nazni. Pergi sekolah Arab, cukup tersesa dia bila disebut nama dia Wan Nazni misalnya. Orang Arab dia tidak baca Wan Nazni, dia baca Wa in Nazni. Wa in Nazni dengan erti jika kami berzina. Ayat yang tidak lengkap. Jika kami berzina. Teruk. Ada setengah tu bubuh nama. Bubuh nama dia, masyarakat kita dia suka kelainan. Dia kata cari nama yang tidak diletakkan lagi oleh sesiapa. Dia tengok dalam Quran ada sebut. Misalnya, ada saya jumpa, dia pernah berjiran dengan saya. Dia letak nama anak dia Manittaba'ahudallahu, Manittaba'ahudallaha. Nama anak Manittaba'ahudallah. Apa makna Manittaba'ahudallah? Sesiapa yang ikut petunjuk Allah. Ayat tergantung. Dia kata ada dalam Quran. Ya, betul ada dalam Quran, tapi kena tengok juga kesesuaian makna. Dia letak nama anak Manittaba'ahudallah. Nasib baik dia tidak samun fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nasib baik dia tidak tambah tu. Kemudian apa yang dia panggil pada anak dia? Manik dia panggil. Dia letak nama anak Manittaba'ahudallah. Tapi dia panggil dalam panggilan biasa seharian ini, dia panggil dengan nama Manik. Apa makna Manik? Manik ni makna orang yang menghalang, penghalang. Manik ni makna penghalang. Dah lah letak nama ayat tak lengkap. Manittaba'ahudallah, panggil pula Manik, yakni penghalang. Cuba bayangkan, anak sampai umur 18 sebelum masuk universiti, kita sentiasa sebut harian, tiap-tiap hari kita sebut dengan Manik, penghalang. Bayangkan sesuai ke tidak tu? Tidak sesuai tu hadirin hadirat. Sebab itulah kita kena letak nama anak ni, kita kena mengambil kira makna dan mengambil kira kesesuaian untuk disebut. Misalnya Hafiz, ataupun kita kata Saleh, mudah sebut Saleh, orang yang baik. Itu Muhammad, Ibrahim, nama Nabi. Dengan harapan mudah-mudahan anak kita menjadi berakhlak, menjadi baik seperti Nabi SAW. Itu tanggungjawab itu. Dan dalam hadis lain disebutkan bagaimana Nabi menceritakan kepada kita bahawa seseorang manusia itu akan dipanggil dengan nama yang diberikan oleh ayahnya. Katakanlah hadirat, seorang ayah tu dia letak nama anak dia Nazni, kemudian dia tidak ubah nama tu. Anak dia mati dalam keadaan kekal nama Nazni. Bayangkan di padang mahsyar, di hari akhirat, di padang yang luas saujana, seluruh manusia bermula daripada zaman Nabi Adam sampai kepada kiamat dihimpun satu tempat. Tiba-tiba nama dia dipanggil dengan Nazni. Pada hari itu bahasa yang digunakan adalah satu sahaja, iaitu bahasa Arab. Allah jadikan manusia di padang mahsyar, tak kira dia bangsa apa semasa hidup atas dunia, semuanya dia faham bahasa Arab. Bayangkan jikalau disebut nama dia Nazni, dia angkat tangan. Sayalah ana Nazni. Sayalah orang yang selalu berzina.
Padahal dia tu orang baik, tidak pernah melakukan zina. Cuba bayangkan bagaimana tanggapan masyarakat pada waktu itu. Tak sesuai, tidak sesuai langsung, tidak sesuai. Itu dari sudut nama sahaja, hadirin. Dari sudut nama. Ada setengah nama Talih dia. Talih dia. Talih. Dia kata nama ni yang saya letak ni, saya tidak pernah dengar lagi orang lain letak nama Talih. Adanya bu yang letak nama Talih. Apa makna Talih? Lawan kepada Salih. Kalau Salih orang baik, Talih ni orang jahat. Ada yang letak nama begitu. Setengah-setengah nama tu tak tahu pun. Hadirat. Ada seorang bapa lah, dia datang bertemu dengan saya. Dia kata, saya sedih Ustaz, sebab dulunya saya tak salat, saya tidak ahli masjid. Saya minat bola sepak. Saya minat bola sepak. Itu permainan kegemaran saya. Nama anak dia letak nama Ronaldinho. Nama anak dia Ronaldinho, putra Ronaldinho, dia buat nama anak dia. Bila anak dia besar nak masuk sekolah rendah, dia pun sudah berubah, cara hidup dia sudah berubah daripada tidak Islamik kepada Islamik. Maka dia memikirkan malu dia. Anak dia nama putra Ronaldinho, sebab dia minat sangat terhadap pemain bola. Anak perempuan dia pun nama Putri Diana. Putri Diana. Macam mana nak buat tu? Saya kata kena tukar. Sebab menjadi sunnah Nabi, bila tersalah letak nama anak, maka kita kena tukar itu sunnah Nabi. Kehendak agama kita. Nabi tukar 23 orang nama sahabat dia. Ada setengah sahabat Nabi nama Abdul Uzza, hamba berhala. Maka Nabi tukar kepada Abdullah, hamba Allah. Menjadi kewajipan kita. Kenapa ditekankan nama ini, diletak makna yang baik? Asasnya adalah kerana nama ni dalam konteks agama kita adalah merupakan doa yang berterusan, yang disebut oleh ibu bapa dan oleh sesiapa yang dikenali oleh oleh tuan punya nama itu. Seterusnya, antara tanggungjawab ibu bapa lagi, yang mana akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dari sudut akhlak. Dari sudut akhlak, daripada kecil lagi anak kita mesti kita berikan kepada mereka asas-asas akhlak itu. Misalnya bagaimana kita mahu didik anak kita supaya anak kita benci bohong, benci dusta. Anak kita jadi anti bohong, anti dusta. Bagaimana kita nak didik anak kita supaya dia ni anti mencuri, supaya dia benci pada perbuatan mencuri. Kita kena didik dengan cara yang baik. Selain daripada kita bekalkan kepada anak kita duit yang secukupnya untuk pergi ke sekolah, kita kena tengok anak kita sebagai contoh lah. Disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan, dia kata kalau kita tengok ada anak kita bawa balik barang yang kita tidak beli, kita kena tanya dia, abang dapat daripada mana barang ini? Misalnya dia jawab dia kata kawan bagi, kita minta dia hantar semula, kita minta dia kembalikan barang itu. Dan kalau anak kita tu ingin sangat miliki barang itu, kita beli dengan duit kita sendiri. Itu sebagai latihan. Kalau tidak, bila anak kita sudah melekat dalam jiwa dia, suka ambil barang orang, tidak merasa bersalah mengambil barang orang, itu bila perangai itu melekat dalam jiwa dia, hadirat, nak ubah tu susah. Bila perkara itu sudah menjadi kebiasaan, nak ubah itu susah. Nak ubah itu susah. Jadi jangan kita biarkan. Kena tanya. Wajib kita tanya. Bila dia bawa balik barang yang tidak milik dia, kita kena tanya. Baik. Perkara lain, misalnya Nabi SAW sebut dalam hadis, misalnya, muru auladakum bis salah fi 7 sinin fadribuhum fi ishr. Pukullah, suruhlah anak-anak kamu melakukan salat ketika umur 7 tahun. Pukullah mereka sekiranya mereka masih lagi tidak melakukan salat ketika umur 10 tahun.
Apa maksud? Ini hadirat, ni hadis Nabi yang perlu kita faham dalam konteks yang betul. Apakah amalan solat ini perlu disuruh setelah umur dia sampai 7 tahun? Kalau sebelum itu macam mana? Macam mana kedudukan anak kita dengan solat ketika umur bawah daripada 7 tahun? Apakah kita tak perlu suruh atau macam mana? Sebab dalam hadis diperintahkan ketika 7 tahun. Sehingga 10 tahun bila kita latih 3 tahun, 10 tahun masih lagi tidak menjadi tidak lekat solat itu, kita kata tidak solat lagi, kadang-kadang solat, kadang-kadang tidak menjadikan solat itu sebagai amalan yang tetap misalnya, maka pukullah mereka. Itu nas secara literalnya, secara zahirnya. Tidak ada hadirat. Hadis itu dalam huraian ulama, Nabi sebut perintah ketika 7 tahun. Ahli psikologi Islam, misalnya Dr. Yusuf Qadawi dalam kitab dia Ilmun Nafs, dan ulama-ulama begitu juga Profesor Dr. Abdullah Nasir Ilwan menyebutkan suruh ketika 7 tahun. Sebab apa? Sebab kanak-kanak 7 tahun ni dia sudah memahami ayat-ayat perintah, dia sudah memahami suruhan. Bukan bermakna itu sebagai tanda permulaan untuk kita menerapkan amalan salat. Tidak. Suruh tu dalam konteks, kalau kita suruh anak bawah pada 7 tahun, kemungkinan dia gagal memahaminya. Gagal memahami. Sebab kita tengok dalam hadis-hadis yang lain, Nabi mempraktikkan solat kepada anak-anak ni daripada mula-mula anak boleh meniru. Anak-anak ni siapa satu hak dia mampu meniru perbuatan orang lain. Pada waktu itu lagi kita sudah boleh terapkan amalan salat dengan cara menampilkan salat di hadapan dia. Para ulama membuat satu analisa. Ini kaitan dengan hadis tadi. Kadang-kadang kita nak memahami satu hadis kena melihat banyak hadis. Untuk memahami satu hadis kadang-kadang kena melihat banyak hadis lain. Misalnya, antara falsafah, antara tujuan, antara maksud Nabi galakkan umat dia supaya salat sunat di rumah. Kenapa? Kenapa Nabi SAW memberi galakkan kepada umat Islam supaya memperbanyakkan ibadat sunat, khususnya salat di rumah, bukan di masjid? Di masjid ni amalan jemaah yang fardu, amal-amal sunat, duha, kita semaya sunat mutlak, semaya sunat mutlak, tidak ada nama Allah. Sudah selesai ambil wuduk, kita buat Allahu Akbar tanpa nama, itu ada, boleh, itu disebut sebagai sunat mutlak. Tahajud, duha, mana-mana sunat lah yang warid daripada Nabi SAW, lebih baik kita buat di rumah. Dan Nabi sendiri secara praktikalnya Nabi tonjolkan amalan solat itu supaya dilihat oleh cucu-cucu dia. Apa tujuannya? Ini adalah merupakan pendidikan secara tidak formal, pendidikan dalam bentuk lisanul hal. Pendidikan kepada anak ni sebenarnya dia lebih berkesan melalui kaedah menghidupkan amalan itu di hadapan anak-anak. Misalnya, kalau kita tidak mahu anak ni bercakap kasar, bercakap dengan kata-kata kesat, jangan kita berbicara dengan isteri kita, dengan anak, jangan kita pamerkan ucapan-ucapan kasar, kesat dan sebagainya di hadapan anak, kerana itu memberi kesan anak ni bagaikan mesin fotostat lah, dia mudah melekat anak ini. Itu sebenarnya, dan perkara ini sebenarnya bagi kita sendiri pun kadang-kadang susah kita nak buat, kita nak ubah sikap kita, suatu perkara yang sukar juga sebenarnya. Tapi begitulah dari segi pendidikan. Cuba bayangkan hadirat, terbukti bila kita terapkan amalan salat bersama anak-anak di rumah, kita ajar dia ambil wuduk walaupun peringkat awal lagi sebelum 7 tahun, lama dia akan lekat tanpa suruh. 7 tahun tu dia sudah sembahyang dah. Ini pengalaman saya sendiri. Anak-anak tak perlu kita suruh, dia akan berlaku secara automatik, seperti mana perkara-perkara lain. Baik hadirat, kita cuba buat sedikit koreksi lah kita. Baik, anak kita dia boleh menjadi kebiasaan bila nak makan dia baca doa, baca bismillah. Bukan kita ajar sekali dua, kita jadikan itu sebagai amalan. Setiap kali nak makan, baca bismillah, baca doa dengan tangan kanan.
Itu pendidikan secara tidak formal. Kita menjadikan kehidupan itu sebagai pendidikan kepada dia. Begitu juga amalan-amalan lain. Salat misalnya, kalau daripada kecil lagi diterap secara praktikal, kanak-kanak dia tidak memahami perkara ni secara teori, tapi dia memahami perkara ini yang untuk supaya menjadi kebiasaan, menjadi lekat dalam diri dia adalah amalan pendidikan secara praktikal. Seperti betul juga puasa dan sebagainya. Sekarang ni kita tengok pelajar darjah 1 pun sudah boleh berpuasa. Ini latihan. Cuba bayangkan kalau ibu bapa sendiri tidak salat, tiba-tiba dia hantar anak dia ke kelas-kelas Al-Quran dan Fardhu Ain. Macam mana anak dia nak mempraktikkan salat? Sekadar mari di masjid kerana ikut guru, kerana ikut ustaz. Tapi bila balik di rumah, suasana di rumah langsung tidak menyokong dia untuk supaya dia menjadi biasa dengan salat, supaya dia lekat salat itu. Tak ada. Akhir sekali anak ini jadi confused, anak pun jadi pening. Macam mana pendidikan di sekolah lain, pendidikan di rumah lain. Jadi perkara ini dia menimbulkan satu konflik dalam jiwa anak dan meninggalkan kesan psikologi yang sangat berat sebenarnya pada anak. Baik, saya nak tambah satu perkara lagi yang paling penting. Dalam istilah ulama, dia ada satu istilah dia panggil sinnul murahaqah. Sinnul murahaqah. Sinnul murahaqah ni mana istilah anak yang beranjak daripada zaman kanak-kanak pada zaman remaja, sekitar umur 12 tahun, 13 tahun, disebut sebagai sinnul murahaqah. Hadiah tidak kena ingat, anak kita ni ada ketika peringkat rendah, peringkat menengah, peringkat remaja, peringkat belia. Mengikut kajian ulama dan juga mengikut kajian ahli psikologi barat, anak yang berumur 20 tahun ke atas, dia terbentuk kehidupan dia adalah dengan didikan di awal usia. Sebagai contoh begini, boleh jadi akan berlaku kepada seseorang itu ketika kecilnya dididik dengan didikan yang baik, baca Quran, sembahyang, puasa, benda ni dijaga oleh ibu bapa dia. Tiba-tiba berlaku sedikit goncangan, kita kata terlalai sedikit ketika remaja, anak ini tidak bermasalah sebenarnya. Sebab pendidikan awal dia sudah lekat dengan pendidikan sunnah, pendidikan Nabi. Ketika umur 20 tahun ke atas, dia akan berlaku pusingan. Dia akan berlaku pusingan. Maksud pusingan di sini, dia akan terbentuk hidup dia seperti mana ayah dia didik ketika kecil. Sebab itulah kita tengok setengah-setengah orang itu peringkat remaja, peringkat sekolah menengah nampak liar. Tapi bila masuk universiti, bila peringkat atas daripada 20 tahun, kita tengok hidup dia kembali stabil, sembahyang dan sebagainya. Mengikut kajian ulama, anak yang sebegini sebenarnya dia telah mendapat pendidikan yang betul semasa kecil. Kalau sekiranya semasa kecil peringkat rendah mengikut kajian ulama dan ahli psikologi, dia gagal mendapat pendidikan yang sepatutnya, maka kesan dia adalah ketika dia umur 20 tahun ke atas, pada waktu itu sangat sukar. Kesukaran itu bukan kerana dia umur 20, bukan kerana itu, tapi kerana kegagalan ibu bapa menerapkan nilai-nilai murni ketika umur peringkat rendah itu. Ini mengikut kajian, dan perkara ini diperakui oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri, dan ahli-ahli psikologi pun menyebutkan begitu. Sebab itulah dalam hadis-hadis Nabi sangat Nabi tekankan pendidikan anak-anak ni di awal usia. Peringkat rendah itu perlu sangat kita jaga. Kalau katakanlah rosak pendidikan anak di peringkat itu, dia memberi kesan yang tersangat lama, sangat bahaya hadiah-hadiah. Baik, seterusnya dalam konteks pendidikan anak-anak lagi, perkara yang lain selain daripada salat, dari segi misalnya dalam hadis juga ada Nabi sebut supaya anak-anak ni diasingkan. Ketika umur 10 tahun diasing ke tempat tidur. Lelaki tidur bilik lain, anak perempuan tidur di bilik yang lain. Apa maksud hadirin-hadirat? Bahkan Nabi mengarahkan perempuan memakai pakaian yang berbeza dengan lelaki, perempuan pakaian yang sesuai dengan perempuan, lelaki pakaian yang sesuai dengan lelaki. Apa maksud itu? Sebenarnya hadirin, ini adalah merupakan pendidikan untuk memberi satu nilai dalam diri anak bahawa lelaki dan perempuan ini dia mesti ada limit, dia ada batas dalam pendidikan, dalam pergaulan. Dia mesti ada batas dari sudut pemakaian dan sebagainya.
Kalaulah ibu bapa gagal menerapkan nilai ini semasa anak berada di bawah jagaan dia, bayangkan hadirat ketika anak selepas SPM umur 17, 18, dia akan berpisah dengan ibu bapa pergi ke universiti. Sedangkan dalam jiwa dia belum ada satu nilai yang murni, nilai yang disebut sebagai perhubungan ikhtilat bainar rijal wan nisa itu. Suatu nilai yang difahami oleh anak bahawa lelaki dan perempuan ini pergaulan dia tidak sama. Pergaulan perempuan dengan perempuan lain, pergaulan lelaki dengan lelaki, pergaulan lelaki dengan perempuan lain. Kalaulah anak itu gagal ada nilai dari dia semasa berada di bawah jaga ibu bapa, maka anak ini tidak selamat sebenarnya. Bila dia keluar daripada jagaan ibu bapa, dia terdedah pada banyak masalah. Sebab itulah ulama pensyarah-pensyarah hadis menyebutkan bahawa anak ni semasa berada di bawah jagaan ibu bapa, penerapan dari segi pakaian, dari segi kedudukan di tempat tidur dan sebagainya, aurat perlu dijaga. Ini proses pendidikan awal yang sangat penting untuk anak-anak, supaya bila dia besar dia ada satu nilai, dia panggil al-qiyam, nilai itu. Sekarang ni hadiah-hadiah saya tengok, minta maaf lah saya sebut sebab anak saya pun tidak ada lagi peringkat itu. Kalau lelaki itu adalah, bayangkan kita tengok sekarang anak-anak peringkat menengah hadirat, dia pergi sekolah tu dia bersama lelaki, berbonceng dengan lelaki, pergi sekolah tu dengan lelaki. Kadang-kadang pelajar lelaki pergi jemput dia, pergi ambil dia di hadapan rumah dia, ibu bapa tak kata apa. Bahkan ibu bapa rasa lebih senang lagi, lebih mudah lagi, tak perlu ibu bapa pergi hantar anak itu ke sekolah. Kenapa? Kerana lelaki yang datang jemput dia, ambil dia, memudahkan. Jadi ibu bapa sendiri pun tahap itu sekarang ni. Sebab itulah kita tengok gejala-gejala sosial, kita kata khususnya zina, yang cukup besar implikasi dia kepada agama, kepada masyarakat, kepada individu. Perkara itu berlaku secara berleluasa. Kenapa? Kerana ibu bapa tidak memahami konsep pendidikan dalam Islam itu. Sebab itulah ada seorang penyair dia menggambarkan kedudukan ibu itu, sehingga disebutkan pentingnya perempuan itu. Walaupun lelaki juga penting, tapi perempuan lebih penting. Sebab perempuan ni yang akan menjadi ibu pada anak kita, dialah sebenarnya lebih banyak masa dan lebih rapat daripada kita. Misalnya ada penyair menyebutkan, al-ummu madrasatun idza a'dattaha. Ibu ini, perempuan ini, kalau diberi pendidikan yang secukupnya, ia bagaikan sebuah institusi pendidikan. Dalam konteks mendidik anak, bayangkan kalau isteri kita tu berpendidikan, dia telah dididik oleh keluarga dengan pendidikan yang sempurna. Hadirin hadirat, anak kita seolah-olah anak kita ditarbiah di sebuah madrasah dengan isteri kita saja. Bila dia belajar di luar, di sekolah dan sebagainya, itu sebagai pelajaran tambahan, itu sebagai tambahan saja. Bayangkan pentingnya. Sebab tu Abdul Rahman Ibn Khaldun pernah menyebutkan bahawa jika kamu mahu melihat tamadun kamu, sesuatu bangsa yang bertamadun, dia akan jaga perempuan-perempuan dia. Kalau kamu ingin melihat masyarakat kamu menjadi masyarakat yang bertamadun, yang berakhlak, yang berada dalam keadaan yang stabil dari segi fizikal dan emosi, maka kamu jagalah perempuan-perempuan kamu. Maknanya penjaga terhadap perempuan ini, masing-masing ibu bapa ni berusaha menjaga anak perempuan dia seperti dia memberi sumbangan kepada masyarakat. Itu mengikut pengamatan Abdul Rahman Ibn Khaldun. Jadi perkara ini sangat penting hadirat, ya, dari segi aurat dan sebagainya. Jadi sekarang ini kita tengok perkara ini agak semakin terhakis. Ibu bapa kurang memberi tumpuan dari segi aurat dan sebagainya. Mana kalau kita tengok dari segi pemakaian, gaya pemakaian anak-anak lelaki, anak perempuan, tidak ada beza dengan orang yang bukan Islam sekarang ini. Jadi perkara ini sebenarnya adalah suatu fenomena yang sangat tidak sihat, yang sangat mengancam kehidupan umat Islam dalam konteks Islam sebagai agama tu. Jadi itulah beberapa perkara hadirin dan hadirat yang boleh saya kongsi secara ringkas lah. Itu secara ringkas, secara prinsipnya begitulah.
Jadi selebihnya lagi untuk supaya dia begini sebenarnya hadirat. Pendidikan anak-anak ni susah kalau kita nak senaraikan step pertama, step kedua, step ketiga. Susah sebenarnya. Kerana pendidikan anak-anak dia terbentuk dengan cara hidup ibu bapa. Hadis yang Nabi sebut misalnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Perlu kita faham betul-betul. Setiap anak yang dilahirkan asalnya, tak kiralah anak orang kafir ke anak orang Islam ke, bila dia lahir tu ketika dia belum balik, dia tu sama sahaja kedudukan dia. Sama ya. Bila dia lahir tidak ada beza. Fa abawahuma, maka ibu bapa mereka lah yang bertanggungjawab mencorakkan kehidupan mereka menjadi cara hidup Majusi, Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Ibu bapa. Apa maksud hadis itu? Kita kata takkanlah ibu bapa sanggup nak didik anak dia menjadi Majusi. Boleh jadi timbul persoalan. Takkanlah ibu bapa sanggup nak didik anak dia jadi Yahudi. Tidak. Ini bukan persoalan niat, tapi persoalan kaifiat. Persoalan yang timbulnya anak berubah menjadi cara hidup tidak Islam itu kerana kecuaian ibu bapa. Ibu bapa itu sendiri tidak hidup dengan cara agama. Maka cara hidup itulah yang akan menjadi cara hidup anaknya di masa akan datang. Itu yang sebenarnya. Kalau ibu bapa sendiri semaya tak tinggal, istiqamah dalam salat, istiqamah dalam baca Quran, istiqamah dalam puasa, istiqamah dalam kehidupan beragama, secara automatik anak dia akan begitulah kehidupan anak dia. Inilah pendidikan yang sebenar hadirat. Kadang-kadang kalau kita dengar pakar-pakar motivasi ke, dia senara, dia bagi list satu ini tip-tip yang perlu kamu buat. Kita balik nak buat tak pandai kita, susah kita nak ikut itu. Sebab tu Nabi ajar sebenarnya, kamu dulu kena salat, ibu apa, kamu dulu kena ikut Islam, kamu dulu kena ada fikrah Islam, kamu kena ada. Kamu jadikan kehidupan kamu sebagai kehidupan sunnah, insya-Allah anak kamu begitulah. Kerana anak dia bagaikan cermin kepada ibu bapa. Mengikut satu kajian di peringkat sekolah rendah, tahap gaya percakapan anak-anak, kenapa dalam kalangan anak-anak peringkat rendah ini berbeza-beza cara dia bercakap. Ada setengah tu menggunakan bahasa kesat, ada setengah menggunakan bahasa fasih, bahasa standard, guna bahasa Melayu standard. Ada setengah tu guna bahasa Melayu kampung, ada setengah guna bahasa yang cacah merebak kita kata. Nah, bahasa yang tidak mengikut kaedah, tidak uslub Melayu. Sebenarnya bergantung kepada bagaimana ibu bapa dia. Kalau ibu bapa dia jenis bercakap guna bahasa lucah, maka jadi lucahlah anak dia. Kalau ibu bapa guna bahasa lembut, bahasa yang bersopan santun, maka begitulah bahasa anak dia. Seolah-olah mengikut kajian itu, bila kita melihat anak dia, kita sudah mendapat peratus yang besar, sudah kita mendapat gambaran yang besar tentang ibu bapa dia. Itu mengikut kajian. Kajian ini hadirat kita kena faham dalam konteks terlalu dekat hubungan kehidupan anak dengan ibu bapa, terlalu dekat. Jadi kalau kita nak anak kita jadi baik, kita dahulu kena jadi baik. Kalau kita nak anak kita menjadi seorang yang mengikut agama, kita kena ubah kehidupan kita. Kita kena sesuaikan dulu kehidupan kita dengan agama. Maknanya tanggungjawab ibu bapa ni adalah mendidik anak. Itu maksudnya. Mendidik anak ni hadirat bukan bermaksud ibu bapa tu istiqamah bawa anak dia pergi ke kelas-kelas tambahan, kelas-kelas fadail. Itu terlalu sedikit peratus itu. Kadang-kadang anak tidak terbentuk pun dengan cara itu. Anak terbentuk dengan cara hidup ibu bapa itu. Jadi perkara itu lebih penting. Jadi kalau kita perhatikan dalam konteks agama kita ni hadirat, untuk seseorang itu menjadi baik, maka orang lain juga kena jadi baik. Untuk anak menjadi baik, orang yang di samping anak kena jadi baik. Untuk anak salat, lekat salat itu, patuh syariat, kalau bahasa Lanina, untuk anak tu menjadi patuh syariat, maka ibu bapa dulu kena patuh syariat. Itu bahasa yang mudah kita faham. Jadi begitulah hadirat sebagai ringkas, secara ringkasnya, supaya kita ada satu kesedaran. Maknanya untuk kita nilai anak kita baik, kita kena buat semakan terhadap kehidupan kita. Anak yang dapat 5A tidak semesti dia 5A juga di hari akhirat. Anak yang dapat 5A bukan bermakna dia cemerlang di hari akhirat. Tidak mesti. Apa makna anak kita cemerlang dari segi pelajaran, dapat 5A, best student kita kata, tiba-tiba salat, tiba-tiba tidak salat, tak pandai baca Quran misalnya, apa makna?
Apa makna? Tak ada makna. Tidak ada maksud yang disebutkan kecemerlangan dalam konteks agama. Tidak ada. Tidak ada. Pencapaian akademik langsung tidak membantu dia untuk masuk syurga sebenarnya. Sebenarnya itu hanya pencapaian akademik. Yang dikira oleh Allah SWT adalah amalan dia, patuh syariat ataupun tidak. Itulah perkara yang perlu kita bagi tumpuan. Jadi begitulah hadiah-hadiah secara ringkas, secara mudah. Kita bercakap dalam konteks keluarga. Mudah-mudahan apa yang saya sebut itu menjadi peringatan kepada saya sendiri. Saya sendiri kena buat perubahan, hadirat juga kena buat perubahan. La hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyah. Sudah tidak ada dah hijrah, yakni berpindah dari satu tempat ke satu tempat, tapi hijrah, makna hijrah kekal dengan kesungguhan dan niat untuk berubah itu. Jadi sehubung dengan itu hadirat, mari sama-sama kita membuat satu azam nekat untuk membuat semakan kepada kehidupan kita. Apakah aku ni sudah menepati kehidupan sunnah Nabi ataupun masih lagi jauh daripada sunnah Nabi? Daripada semakan itu, maka kita buatlah perubahan. Jadi saya setakat itulah. Terlebih dahulu saya minta maaf lah pada hadirin dan hadirat sidang jamaah. Kalau sekiranya apa yang saya sebut itu gagal dipahami dengan baik, saya mohon maaf. Tetapi saya harap masih kita ni selepas daripada ini, kita kena tumpukan kepada proses pencarian ilmu itu. Kita lengkapkan diri kita dengan ilmu wahyu, ilmu yang berasas kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberi keberkatan kepada kita supaya kita ni nampak jalan kebaikan itu. Pasal setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.